Strategy, fight, conquer. Strategy, fight, conquer. Ford Mustang. Oh. Wow, ni 2.3 EcoBoost. Menarik ni. Kalau dapat review cantik, babe. Oi, tak kunci. Kita dah buat belum review Ford Mustang ni? Rasanya belum kan? Saya dekat Filipina dulu saya pernah bawa kereta ni tapi tak sempat nak review. So kita memang belum pernah review tentang Ford Mustang GT ke 2.3 EcoBoost ni kan. Actually ramai yang kutuk sebenarnya kereta ni, kata tak ada jiwa lah, Ford itulah, Ford inilah. Tapi saya ada pandangan saya sendiri dan saya ada hujah dan fakta kenapa kereta ni mungkin korang boleh considerkan dalam harga ni. Kita akan ceritakan dalam video ni tentang everything daripada segi perbezaan 2.3 EcoBoost dengan 5.0 GT tu kan, dan apa rival dia punya fuel consumption, dan yang paling penting dia punya harga. Adakah berbaloi kalau korang tengah bajet dalam 200 ke 300 ribu, sama ada ni ke ataupun Mercedes C43 AMG, Mercedes CLA AMG 45 ataupun GTR R35. Audi TT pun boleh dapat dalam lingkungan harga ni. Dan korang jangan cakap dengan Bro Habil daripada Carnatic TV, sebab hari tu dia cerita kereta ni tak bagus. Bro Habil tu kan, Carnatic TV, dia lagi rela beli GT86. So kita akan bakar Bro Habil dalam video ni. Jom. Strategy, I said right now! fight, conquer. Okay guys, ini adalah Ford Mustang 2.3 EcoBoost, yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin sekecil 2.3 liter turbo, yang mana actually dia boleh produce hingga 312 horsepower, dan torque dia not bad juga untuk enjin sekecil 2.3 ni, lebih kurang dalam 434 Newton meters of torque. Tapi itu adalah stok. Kereta ni didatangkan dengan turbo enjin dia tadi 2.3 liter turbo inline 4 silinder saja. Untuk yang kategori 5.0 liter tu dia adalah V8 engine, 8 silinder, dan horsepower dia of course kalau stok lebih tinggi daripada ni lah. Tapi kekurangan dia Rotex satu mahal, nombor 2 daripada segi insurans pun of course lagi mahal, minyak lagi mahal, dan yang ketiga dia tak ada turbo, dia NA. Ada orang lebih suka NA sebab ngauman NA ni dia boleh rev sampai tinggi pun masih lagi terasa dia punya ngauman tu kan. Tapi yang ini ada turbo, kelebihan dia kalau kita tune dia punya potential untuk turbo engine ni lebih boleh pergi lagi, potensi dia lebih tinggi lagi. Actually kereta ni didatangkan dengan konsep coupe. Dia ada 2 pintu, tempat duduk dia 4, tapi boleh kata 2+2 seater, front engine dan rear wheel drive. Okey, antara rival utama kereta ni yang macam saya cakap tadi, ni adalah muscle car. Kalau dulu-dulu, zaman dulu waktu kereta ni mula-mula dikeluarkan pada tahun 1965, ini adalah generasi ke-6 Untuk generasi pertama dulu, antara rival dia adalah Pontiac Firebird, AMC Javelin, Chevrolet Camaro, dan satu lagi antara popular dia punya rival dia adalah Dodge Challenger. Tapi antara banyak-banyak dia punya rival dulu-dulu tu dah banyak yang tak wujud macam Pontiac dengan AMC, American Motor Company tu. Diorang dah pernah bankrupt pada era 80-an, 90-an, Pontiac baru-baru ni. Dan yang masih tinggal Chevy Camaro dengan Dodge Challenger. Yang ini adalah versi 2017 Ini adalah pre-facelift. Kalau facelift dia punya lampu dia lain sikit, grill dia lain sikit. Dan untuk yang 5.0 perbezaan dengan 2.3 ni, dia punya grill yang ni dia honeycomb. Tapi kalau yang 5.0 tu dia ada macam garisan sikit lah kat sini kan. Okey, itu satu perbezaan dia. Nombor 2, yang paling ketara perbezaan antara 5.0 dengan 2.3 liter ni. 5.0 tu orang akan sebut dia adalah Mustang GT. Yang ni bukan Mustang GT. Perbezaannya, kalau Mustang GT tu 5.0, dia punya logo kat sini ada logo GT. Kalau korang nampak atas jalan, GT itu adalah 5.0, 5000cc. Tapi kalau nampak logo kuda ni, dia adalah 2.3. Actually, kereta ni ramai yang kutuk sebab, especially Bro Habil lah, kita minta dia tarik balik kata-kata dia hari tu.
Dia kata kereta ni dia punya handling lagi sampan daripada sampan. Bro Habil tu cakap lah, memanglah, come on lah, ni muscle car, American car. Orang Amerika, dia orang punya highway kat sana ada selekor ke? Kalau korang tengok dalam cerita-cerita cowboy dulu-dulu kan, dia punya highway dia orang kat sana straight, dia kiri kanan padang pasir kan. Dan dia orang punya racing kat sana, NASCAR racing. Kalau korang perasan dia punya dita tu macam gini je. Tak perlukan handling langsung, dia laju je lah. Dia orang kat sana nak laju. Kalau korang nampak kereta ni atas jalan raya, kalau orang tak tahu, ni kereta harga mungkin dalam lebih kurang 500,000, setengah juta punya harga kereta, tapi sebenarnya tak mahal pun untuk kategori yang macam inilah. Harga dia bagi saya mahal bagi saya, tapi untuk orang yang mampu untuk beli kereta macam ni, setakat boleh dapat 3 series second hand ataupun Mercedes C43 AMG pun boleh dapat macam ni. Tapi wow factor tu orang toleh 2 kali, sama ada korang pakai C43 dengan Ford Mustang. Ni adalah dia punya ruang engine bay dia. Kalau korang tengok, owner ni adalah seorang perempuan. Dia adalah biker. Dia dah tukar dia punya hood ni pada carbon fiber. Dan ini adalah dia punya ruang engine dia, 4 silinder saja. Dia punya ruang engine ni memang besar. Kalau korang tengok, dia letak ada glass kat sini, so boleh nampak engine ni daripada luar. Wow, satu konsep yang baik. Actually kereta ni dah ditune ke stage 2. So kita tak tahu berapa pula dia punya horsepower. Dia anggarkan lebih daripada 400 horsepower dan sekitar 500 ke 600 Nm of torque. Dan yang bestnya, kereta ni daripada tepi korang akan nampak hood dia nampak panjang. Hood dia panjang, nampak memang ganas, nampak garang. Kalau korang bawa kereta ni memang akan susah parking, sebab dia punya hood ni bukan saja panjang, malah dia tinggi, ternaik. Biasanya hood kereta dia akan slope ke bawah macam tu kan, nak potong angin. Tak, American car, dia punya konsep, dia tak kira itu semua. Dia nak yang paling penting kereta tu nampak ganas. Potong angin, aerodinamik tak aerodinamik ke, lantak pi situ. Yang penting kereta tu ada konsep, hood panjang, susah parking ke, tak susah parking ke, memang dia orang tak kira. Parking kereta ni memang susah kalau parking masuk depan. Kalau nak parking, lebih baik masuk ikut belakang. Korang nak tahu boot dia, okay, wow, boot dia sebesar 400 liter lebih sikit, 408 tak silap saya. Perbandingan boot dia adalah lebih kurang macam boot Proton Saga yang sekarang lah, versi yang sekarang kan. Proton Saga 420, yang ni 408, kecil sikit je. So boleh kata susah kita nak dapat sebuah sports car yang berbentuk 2 pintu, 4 tempat duduk, yang ada boot sebesar macam gini. Korang cari Nissan GT-R, even Mazda RX-8 pun lagi kecil daripada ni, even Myvi pun lagi kecil daripada ni, dia punya boot. Saya nak tunjuk korang dia punya seat belakang luas mana. Sebelum tu saya kena start engine dulu. Cuaca dah mula panas kat sini. Dia punya sound. Ini lebih kurang saya punya size. Okay, ke depan sikit lagi. Katakanlah baru bawa tak confident kan. Macam mana pula kalau orang yang duduk kat belakang. Okay, kita try duduk kat belakang. This one. Okay, actually not bad. Seriously not bad. Nampak macam sempit, tapi sebenarnya boleh bernafas sebab seat dia panjang. Seat dia panjang. So sebenarnya walaupun ni nampak kecil, tapi sebenarnya korang duduk ni jauh ke belakang sikit, dan bawah seat ni sebenarnya kaki korang boleh masuk sebab seat dia tinggi. Seat depan ni ada ruang yang banyak. So ini menjadikan belakang ni tak adalah horror sangat kan, tak adalah teruk yang teramat. Masih boleh duduk lagi lah. Untuk perjalanan terlalu jauh JB KL tu untuk dewasa tak digalakkan lah. Tapi kalau setakat untuk umur bawah 10 tahun tu, bagi saya tak ada masalah. Kalau budak-budak memang tak ada masalah. Okay, not bad. Okay, in term of dia punya ruang dalaman dia, boleh katakan untuk 5.0 dengan 2.3 ni semua sama. Tak banyak yang berbezanya. Okay, ni plastik. Atas ni macam soft touch soft touch. Okay, ada banyak bahagian soft touch dikombinasikan dengan hard plastik yang saya rasa agak berkualiti lah. Tapi secara overallnya daripada segi konsep dashboard, meter cluster, steering ni, Mustang ni dia ada identiti dia tersendiri. Saya tak kata design dia cantik, dan saya tak kata design dia outdated, tak cantik. Tapi apa yang saya boleh katakan, design dia adalah design dia. Ada logo kuda Mustang, nampak macam klasik zaman cowboy tu kan. Saya suka dia punya steering wheel dia, multifunctional steering wheel. Agak menarik sebenarnya.
Dan korang tengok kat sini dia ada driving mode. Kalau driving mode ni saya tekan macam gini ke atas, dia akan keluar kepada drive mode. Yang ini normal, saya tarik lagi atas Sport Plus, kemudian ada Race Track dengan satu lagi Snow Wet. So daripada luar, daripada sejarah, daripada segi dalaman, daripada segi dia punya performance pun dah cerita. Cuma kita belum test drive kereta ni. Kita nak tahu dia punya betul ke angka horsepower tu semua convert dengan feeling, dan daripada segi dia punya handling yang paling penting. Adakah kereta ni betul-betul sampan ataupun tak? Dan saya akan ceritakan conclusion. Adakah kereta ni sebenarnya tak baik ataupun sebaliknya. Sorry guys, saya tak dapat shoot untuk sesi test drive sebab sekarang ni masih lagi MCO. So saya tak berani nak keluar daripada kawasan apartment saya. Tapi saya akan ceritakan feel dan performance kereta ni based on pengalaman saya sebelum-sebelum ni memandu Ford Mustang ni, sama ada untuk versi 2.3 liter EcoBoost mahupun versi Mustang GT 5.0 V8. Terus terang saya katakan pada korang yang dah terbiasa rembat Japanese sports car ataupun kereta-kereta BMW, mesti korang akan terasa potong steam bila drive kereta ni. Saya sendiri pun time mula-mula rasa kereta ni apa benda lah. Tak kira lah Mustang yang 2.3 liter EcoBoost ke, Mustang GT 5.0 V8 ke, sama je feel dia. Honestly, jauh lagi sedap bawa Satria Neo. Apa yang saya maksudkan adalah nombor satu daripada segi dia punya steering respon dia. Saya rasakan steering respon dia agak sedikit laggy. Handling dia pula kurang agile, tak cukup tangkas. Yelah, mana taknya. Bayangkan panjang kereta ni daripada bumper ke bumper dah nak sama dengan Toyota Alphard. Memanglah berhayun time corner. Dari segi engine respon dia pula, sure mesti korang dapat rasakan turbo lag dia. Memang ketara sangat dia punya turbo lag tu. Dan yang last sekali, connection di antara driver dengan kereta. Agak susah untuk korang rasakan feel connection yang immediate antara driver dengan kereta ni, especially in term of steering dan tyre. Itu antara kekurangan driving feel dia. Tapi bila fikir-fikir balik, ini adalah sebuah muscle car. There is no way kita nak comparekan kereta ni dengan sports car lain, especially Nissan GT-R. Tak boleh, sebab konsep dia dan tujuan ia dibina pun memang jauh berbeza. Even kalau orang yang tak tahu sangat pasal kereta pun, dengar je bunyi kereta ni, dia tahu kereta ni berbeza daripada sports car yang biasa. Tapi apa yang saya suka sangat bila drive kereta ni adalah dari segi dia punya ride. Saya dapat rasakan kereta ni akan jadi comfort untuk long distance, highway ataupun pada jalan yang beralun. So, ini satu kelebihan dia. Dan mungkin ini adalah salah satu proper GT car, Grand Touring car. So, Ford Mustang ni memang kereta yang sesuai untuk korang bawa keluar daripada bandar. Boleh pecut untuk long distance, dengan minyak dia pun jimat. Fuel consumption untuk Mustang 2.3 liter EcoBoost ni adalah sekitar 10 ke 11 km per liter. Okey, memang tak jimat macam Toyota Vios pun. Jauh. Tapi untuk gambaran korang, penjimatan minyak dia boleh kata kurang sikit je daripada Ixora Turbo. So, okey lah tu kan untuk sebuah sports car. So, Ford Mustang 2.3 liter EcoBoost, 2 pintu, 4 tempat duduk, ruang boot yang sangat luas, Rotex pun murah, minyak okey, agak jimat juga, performance okey, dan yang paling penting, design yang cantik dan unik. Mana lagi nak dapat sebuah kereta yang datang dengan package yang macam ni? Lebih-lebih lagi, sebuah muscle car. Okay guys, so kesimpulannya, daripada segi driving feel, daripada segi dia punya performance, driving feel, korang nak corner sana sini, ini bukan kereta untuk korang, tak sesuai. Saya akui memang dia punya handling dia bukan macam yang saya harapkan, dan daripada segi dia punya respon dia memang ketara sangat dia punya turbo lag. Tapi once korang reach dekat highway, korang tengok dia punya pergi dia macam mana. Pergi dia memang tak ingat dunia, sebab kereta ni memang dicipta untuk straight line. Sebab dekat Amerika, diorang tak ada jalan yang begitu berselekor sangat macam dekat mountain Japan main drift tu kan. Tak, sebab tu dalam cerita Tokyo Drift tu, brother tu dibuli dekat selekor. Sebab yelah, Japanese car ni more kepada teknik, more kepada seni. Tapi untuk American car ni, NASCAR ke apa ke, diorang
korang memang untuk more kepada highway, straight line, memang korang akan rasa confident, selesa dan korang takkan rasa menyesal kalau korang beli kereta ni, sebab ada kekurangan dan ada kelebihan dia. Dan kalau korang tengah cari kereta yang berkelebihan daripada segi dia punya looks, nampak rare, untuk identiti bisnes korang, untuk identiti korang, ataupun untuk korang drive long distance, bagi saya Ford Mustang ni mungkin jadi salah satu kereta yang paling ideal untuk korang jadikan sebagai pasangan hidup korang. So, terima kasih kepada Carnatic TV sebab benarkan saya kutuk dia dalam channel ni, Abil. Dan terima kasih juga kepada owner kereta ni, iaitu sister kita, Kak Nas, sebab benarkan saya untuk review kereta dia ni. Terima kasih banyak-banyak. FC412 kalau jumpa dekat highway, high beam dia, angkat tangan, horn-horn sikit kat dia. Dan akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi. Fight! Conquer! Bye! Jangan lupa klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Jom!